Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi', Ya Mu'iz, Ya Mudhil, Ya Sami', Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adil, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Shakur, Ya Alim, Ya Kabir, Ya Hafiz, Ya Muqim, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Muqim, Ya Mujib, Ya Wasi', Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'ith, Ya Shahid, Ya Haq, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Muhsi, Ya Mubdi, Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayy, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Samad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awwal, Ya Akhir, Ya Zuhir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'ali, Ya Bar, Ya Tawwab, Ya Muntaqim, Ya Afuwan, Ya Rauf, Ya Ahad, Ya Malik al-Mulk, Ya Dhal Jalali wal Ikram, Ya Muqsit, Ya Jami', Ya Ghani, Ya Muni, Ya Mani', Ya Dhar, Ya Nafi', Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi', Ya Baqi, Ya Warith, Ya Rashid, Ya Sabur, Ya Allah, 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 Ya Allah. Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim, 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 Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim.
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الذلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم صدق الله العظيم. Demikian juga penduduk Aikah telah mendustakan rasul-rasul yang diutuskan kepada mereka. Tak kala Nabi Syuaib berkata kepada mereka, hendaklah kamu mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya. Sesungguhnya aku ini Rasul yang amanah, yang diutus oleh Allah kepada kamu. Oleh itu takutilah kamu akan kemurkaan Allah dan taatlah kepadaku. Dan aku tidak meminta kepada kamu sebarang upah mengenai apa yang aku sampaikan dari Tuhanku. Balasanku hanyalah terserah kepada Allah Tuhan sekalian alam. Hendaklah kamu menyempurnakan sukatan cupak gantang dan janganlah kamu menjadi golongan yang merugikan orang lain. Dan timbanglah dengan neraca yang betul timbangannya. Dan janganlah kamu mengurangi hak-hak orang ramai. Dan janganlah kamu bermaharajalela melakukan kerosakan di bumi. Dan sebaliknya,
Berbaktilah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang telah lalu. Mereka menjawab, sesungguhnya engkau ini, hai Syuaib, hanyalah salah seorang dari golongan yang kena sihir. Dan engkau hanyalah seorang manusia seperti kami. Dan sesungguhnya kami fikir engkau ini dari orang-orang yang dusta. Oleh itu gugurkanlah atas kami ketul-ketul yang membinasakan dari langit, jika betul engkau dari orang-orang yang benar. Nabi Syuaib berkata, Tuhanku lebih mengetahui akan apa yang kamu lakukan. Maka mereka tetap juga mendustakannya. Lalu mereka ditimpa azab seksa hari awan mendung. Sesungguhnya kejadian itu adalah merupakan azab seksa hari yang amat besar huru-haranya. Sesungguhnya peristiwa yang demikian mengandungi satu tanda yang membuktikan kekuasaan Allah. Dan dalam pada itu kebanyakan mereka tidak juga mau beriman. Dan sesungguhnya Tuhanmu, wahai Muhammad, Dialah sahaja yang maha kuasa lagi maha mengasihani. Kita berada pada kisah yang ketujuh daripada kisah-kisah dalam surah Asy-Syu'ara. Surah yang ke-26 pada juzuk yang ke-19. Pada kisah yang ketujuh ini, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kisah Nabi Allah Syuaib alaihissalam beserta kaumnya di satu kawasan yang bernama Madian, atau dikenali juga sebagai Aikah. Madian satu kawasan yang berhampiran dengan kota Sadu. Artinya, kaum Nabi Allah Syuaib alaihissalam mengetahui bencana dan bala yang menimpa kaum Sadum, kaum Nabi Lut alaihissalam. Dan Madian juga dikenali dengan Aikah. Aikah memberi maksud ialah rimbunan pokok. Disebabkan kaum ini menyembah rimbunan pokok-pokok. Artinya ada serumpun pokok besar di tempat negara mereka yang bernama Madian ini. Lalu mereka menyembahnya selain daripada berhala-berhala. Kerana itu mereka dikenali sebagai Ashabu Madian dan Ashabu Aikah. Artinya pemilik penduduk negeri Madian, yang di Jordan hari ini, dan juga pemilik penyembah pohon-pohon besar. Rumpunan pohon-pohon besar atau disebut dalam bahasa Arab Aikatun. Nabi Allah Syuaib alaihissalam yang merupakan daripada keturunan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jikalau kita lihat silsilah ataupun nasab keturunannya ialah Syuaib bin Mikail bin Yasjub bin Madian bin Ibrahim. Artinya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ialah datuknya yang kelima. Dan setengah ulama nasab menyatakan datuknya yang keempat. Kerana mereka menisbahkan nasab Nabi Allah Syuaib, Syuaib bin Mikail bin Yasjub bin Madian bin Ibrahim. Yang mengatakan lima kerana bin Madian dan bin Madian. Madian dan bin Madian bin Ibrahim. Nabi Allah Syuaib digelar sebagai Khatibul Anbiya. Khatib artinya juru cakap para Nabi. Dek kefasihannya bercakap dan mematahkan hujah dan menjawab kekeliruan, tohmahan, tuduhan yang dilakukan oleh kaumnya. Kaumnya ini mempunyai beberapa perangai selain daripada menyembah berhala. Kalau sebelum ini kaum Nabi Lut, selain daripada menyembah berhala, mereka melakukan hubungan sejenis. Kerosakannya ialah kerosakan yang bersifat moral. Manakala kaum Nabi Allah Syuaib, kerosakannya ialah kerosakan ekonomi. Kerana pembohongan dan penipuan dalam timbangan, dalam sukatan. Atau dengan bahasa mudah, skema dalam bisnes dan perniagaan. Sebagaimana istilah yang masyhur hari ini, siapa pun tipu kita panggil skema. Siapa pun kena tipu maka kita sebut orang ni kena scam, kena tipu. Maka Nabi Allah Syuaib berhadapan dengan kaumnya ini yang mempersendakannya siang dan malam, pagi dan petang. Bahkan mereka pernah mencuba menggali lubang besar
untuk mengumbangkan Nabi Allah Syuaib dan para pengikutnya dalam lubang tersebut dan mencampakkannya dengan batu. Ini kemuncak penentangan mereka kepada Nabi Allah Syuaib AS. Dan setengah riwayat Nabi Allah Syuaib inilah bapa mertua kepada Nabi Allah Musa. Kan Nabi Allah Syuaib dipanjangkan umur sehinggalah 242 tahun. Panjang umurnya. Sehingga dia sempat dengan Nabi Allah Musa AS. Ini menurut pendapat sebagian dinakalkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsir Jami'ul Ahkam. Itu tafsir Imam Al-Qurtubi rahmatullahi alaih. Baik, kita lihat pendetailan kisahnya sebagaimana yang diceritakan oleh Allah dalam Quran. Yang kita dah sebut, semua kisah Nabi, 7 kisah Nabi yang dibawa dalam surah Syu'ara, kesemuanya bertujuan untuk menghiburkan Nabi sallallahu alaihi wasallam atas tekanan yang Rasulullah hadapi dengan penolakan kaumnya, pendustaan kaumnya, dan atas kelakuan jahat mereka. Supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam terhibur untuk memberitahu bahawa inna sunnatullah kepada semua para nabi. Dan kesudahan bagi setiap pada pendusta, orang yang mempersendakan Nabi, iaitu diazab dan dihukum dengan azab yang dahsyat, yang tidak pernah terfikir oleh kepala otak mereka, dan tidak pernah mereka mampu bersedia menghadapinya. Tuan-tuan, manusia, dia sentiasa merancang untuk menghadapi ujian dan musibah. Dengan simpanan wang, dengan simpanan makanan, dengan bernaung di bawah negara yang kuat, negara yang gagah. Tetapi dia perlu tahu bila datang azab Allah, tidak ada perlindungan. Bahkan sehingga hari ini, kalau datangnya hukuman-hukuman Allah Subhanahu Wa Taala, maka siapa yang mampu menghalang? Banjir, gempa bumi, puting beliung. Kekuasaan besar manakah yang mampu untuk menahannya? Bala tentera, negara yang maju, segala kekuatan teknologi, apakah setakat ini kita tengok mampu menghalang gempa bumi berlaku? Mampu menghalang puting beliung berlaku? Mampu menghalang banjir berlaku? Akhirnya semua musnah. Tak ada orang mampu untuk menghalangnya. Itu yang kita tengok, itu baru satu bentuk hukuman biasa. Bagaimana hukuman terdahulu yang berlaku pada kaum Nabi Lut, kaum Nabi Allah Saleh, kaum Nabi Allah Hud, kaum Nabi Allah Ibrahim, kaum Nabi Allah Nuh, dan yang berlaku kepada Fir'aun dan pada tenteranya. Semuanya tidak mampu untuk dihalang oleh mana-mana kuasa manusia. Cukup kita mengetahui kelemahannya. Kata Allah, Kazzaba ashabul aikatil mursalin. Penduduk Aikat telah mendustakan seluruh rasul yang diutuskan. Yang dimaksudkan ialah mendustakan ajaran yang dibawa oleh Nabi Allah Syuaib AS, dan ia adalah ajaran semua para Nabi AS. Maka kerana itu ditakbirkan dengan menyebut penduduk Aikat ini mendustakan seluruh rasul yang diutuskan. Idh qala lahum Syuaibun ala tattaqun. Ketika mana Nabi Allah Syuaib berkata kepada mereka, tidakkah kamu mau bertakwa kepada Allah? Tunduk kepada Allah dengan meninggalkan penyembahan berhala dan meninggalkan segala sifat-sifat yang buruk, perangai-perangai yang zalim, melakukan kerosakan di muka bumi, dan perkara yang memutuskan hubungan sesama manusia. Kata Nabi Allah Syuaib lagi, inni lakum rasulun amin. Kenapa Nabi Allah Syuaib menasihati kaumnya? Kerana aku rasul. Allah yang perintahkan. Di sini Allah Ta'ala nak ajar kita semua, ketika mana kita menasihati orang, memberi amaran dan peringatan pada orang, maka hubungkan dia dengan takut pada Allah. Ini cara didikan yang betul dan dakwah yang betul. Dan ini cara kita mengancam orang-orang yang melakukan maksiat. Bukan dengan ancaman kita, tetapi dengan hukuman Tuhan. Makna katanya, kalau orang tu tak semayang, kita kata semayang. Nanti Allah murka, nanti Allah marah. Nanti Allah turunkan hukuman dan azab. Jangan kita kata semayang, tak semayang, pelempang. Kita guna kekuatan kita. Jangan. Gunakan amaran-amaran Allah.
Seorang suami nak tegur isteri dia, bila derhaka gunakan amaran Allah. Seorang isteri yang juga ingin mengingatkan suaminya juga gunakan amanah Allah. Takutlah Allah kerana mengabaikan tanggungjawab. Seorang ayah dalam mendidik anak-anak, ajar mereka takutlah Allah. Bila anak tak semayang, takutlah Allah, nanti Allah murka. Bila anak mencuri, beritahu dia tentang Allah. Supaya dia mengetahui ada Allah dan hukuman Allah lebih berat. Antara kesilapan kita, bila mana kita nak didik, kita nak takut orang, kita sentiasa menunjukkan kekuatan kita. Awak jangan buat macam ni, nanti saya pukul awak, nanti saya itu, nanti saya ini. Kita gunakan kekuatan kita. Kekuatan kita terbatas. Dan kekuatan kita boleh ditandingi. Sewaktu kita gagah, kita takutkan anak-anak kita dengan kekuatan kita, akhirnya anak kita pula kuat daripada kita. Sewaktu kita ada duit, kita ancang anak-anak kita dengan duit kita, satu masa nanti anak kita akan ada duit lebih banyak pada kita. Maka dia akan mengancam dengan duit dia. Sewaktu kita banyak pengikut, kita mengancam dia dengan pengikut-pengikut kita. Nanti dia pula ada pengikut, dia akan mengancam kita dengan pengikut-pengikut. Sewaktu kita ada kuasa, kita mengancam dengan kuasa-kuasa kita ada. Dan nanti dia pula ada kuasa, dia akan mengancam kita dengan kuasa yang dia ada. Maka tak akan selesai. Sebab itu bila kita nak didik, dia sebut tarbiyah iman, ajar anak-anak takutkan Allah. Ajarkan pasangan itu takutkan Allah. Supaya kita semua bertindak berdasarkan hukum Allah. Bukan si isteri kerana takutkan suami. Bukan suami kerana takutkan isteri. Bukan anak kerana takutkan mak ayah. Dan bukan sebaliknya. Maka demikian juga nasihat kita pada sahabat dan teman kita. Takutlah Allah. Jangan buat macam ni, nanti Allah murka. Nanti Allah pulangkan kejahatan itu pada kita. Jangan hina orang. Nanti Allah balikkan penghinaan itu pada kita. Sebutkan Allah, Allah, Allah dan Allah. Ini metod para Nabi. Yang ini metod yang betul. Cara yang betul. Uslub yang betul. Lihat bagaimana Nabi-Nabi ini berkata. Kita dah baca 7 kisah. Termasuk kisah pada malam ini. Fattakullaha wa ati'un. Ala tattaqun. Tidakkah kamu takut Allah? Azab Allah. Hukuman Allah. Kemurkaan Allah. Laknat Allah. Semuanya Allah. Maka aku menyampaikannya sebagai seorang Rasul. Yang amanah. Yang kita kata Allah murka. Kerana Allah yang beritahu. Bukan kita beritahu. Allah beritahu. Maka kita menakalkan, menyebut apa yang Allah Ta'ala sebut. Fattakullaha wa ati'un. Kerana itu takutlah Allah. Dan taatilah aku. Kerana tidak sempurna takut pada Allah melainkan dengan cara mengikut para Nabi SAW. Kita kalau takutkan Allah tanpa ikut cara Nabi Muhammad SAW, tak betul. Sebab itu kata Nabi SAW, Inni atqakum wa akhsyakum lillah. Aku yang paling bertakwa pada Allah dan paling takut Allah. Supaya kita nak bina takut pada Allah. Macam mana cara Rasulullah takut? Kita nak bina cara takwa. Macam mana cara takwa Rasulullah SAW buat? Sebab itu bila ada para sahabat, cuba nak bertakwa, nak takut pada Allah dengan cara yang salah. Nabi betul kan? Yang seorang kata, saya akan bujang sampai mati untuk saya gunakan kesempatan bujang beribadat pada Allah. Yang seorang kata, saya akan berpuasa tanpa berbuka untuk jadikan ini satu wasilah cara mentaati Allah. Yang seorang kata, saya akan qiyamul lail dan tak tidur sebagai wasilah untuk dekat dengan Allah. Kata Nabi SAW, siapa yang cakap macam tu macam ni? Aku yang paling bertakwa pada Allah dan aku paling takut Allah. Maka ikut aku. Aku berkahwin, aku solat dan aku tidur, aku berbuka, aku berpuasa dan aku berbuka. Artinya, bila seorang membina takut pada Allah dengan bukan mengikut Nabi, maka itu bukan takut tu. Kalau seorang membina takwa bukan dengan cara mengikut Nabi SAW, itu bukan takwa yang betul. Maka itu salah. Wa ma as'alukum alaihi min ajr. Aku tidak meminta upah dengan dakwah. In ajriya illa ala rabbil alamin. Kerana balasan itu di sisi Allah. Di sini kita diajar. Kita kalau berdakwah dan sebagainya, menyampaikan kebaikan, sentiasalah mengharapkan balasan di sisi Allah. Berbanding kita mengharapkan balasan di sisi manusia, berupa pujiannya, berupa materialnya, berupa sanjungannya, maka jangan jadikan itu keutamaan kita. Hatta kita dalam mendidik anak, bukan kita mengharap upah dari anak kita, nanti kita tua, anak-anak kita upah kita balik.
Anak-anak kita potong gaji bagi kat kita. Bukan itu cara kita. Kita mengharapkan balasan di sisi Allah. Yang kita besarkan anak-anak kita sampai mereka besar dan berjaya, kita mengharapkan balasan di sisi Allah. Dia nak bagi duit kat kita, tak bagi, kita tak ada masalah apa-apa. Sepanjang dia berada dalam jagaan kita, demikian kita melaksanakan amanah. Maka itu cara kita dalam membina karamah kemuliaan di sisi Allah Ta'ala. Sesudah Nabi Allah Syuaib AS menyebut perkara asas yang berkait dengan menyembah Allah SWT, maka Nabi Allah Syuaib menasihati mereka beberapa kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan, iaitu sebanyak 4 kejahatan. Nabi Allah Syuaib AS menasihati mereka dengan 4 nasihat. Kata Allah dalam menyebut tentang nasihat ini, kata Nabi Allah Syuaib dalam lisan Al-Quran, Auful kaila wala takunu minal muksiri. Hendaklah kamu menyempurnakan timbangan dan sukatan. Jangan kamu menjadi golongan yang mengurangkan sukatan dan timbangan. Wazinu bil qistasil mustaqim. Dan timbanglah sesuatu dengan neraca yang betul. Tahu Nabi Allah Syuaib, mereka ialah pedagang, peniaga. Mereka duduk dalam negara yang subur, penuh dengan pokok-pokok, penuh dengan buah-buahan, penuh dengan teduhan. Bahkan negara mereka itu ialah mamar atau laluan pedagang. Menjadikan ia bertambah penting. Macam kita lihat Singapura laluan pedagang, macam kita lihat Melaka, macam kita lihat Pasai dan sebagainya, laluan pedagang. Jadi advantage. Suatu memayizat, khasais, kemuliaan negara ini. Maka banyaklah mereka untung. Dengan hasil jualan mereka, dengan terkenal negara mereka yang subur, dengan udara yang baik, yang maju dan kaya, yang kesemua ataupun sebahagian besar penduduknya ialah peniaga. Jadi kalau negara tadi semua penduduknya berniaga, negara majulah. Semua bekerja. Semuanya ada usaha sendiri. Tetapi masalah mereka ialah bila mereka meminta membeli barang daripada orang lain, mereka akan pastikan timbangan itu betul. Tetapi bila mereka pula jual pada orang lain, mereka mengurangkan timbangan. Mereka berbohong. Dan ini yang disebut oleh Allah dalam surah Al-Mutaffifin. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Bila mana mereka menjadi pengguna atau pembeli, mereka minta ditimbang dengan tepat. Tetapi bila mereka pula yang menjualnya, mereka mengurangkan timbangan. Dia jenis perangai orang, kalau hak dia, dia nak suruh sempurna. Hak orang dia tak buat, dia tak bagi sempurna. Ini perangai kaum Nabi Syuaib yang bersifat kiasu, penting diri dia. Dan peniaga-peniaga macam ni ialah peniaga yang akan dibangkitkan hari kiamat kelak di kalangan orang-orang yang binasa dan jahat. Sebab itu disebut dalam hadis, ya ma'syar tujar antum tub'atsu, ya ma'syar tujar antum tub'atsuna yaumal qiyamati fujjara. Wahai sekalian para peniaga, kebanyakan kamu nanti akan dibangkitkan pada hari kiamat sebagai orang-orang yang jahat. Illa man ittaqa wa sadaqa wa bar. Melainkan orang bila berniaga, dia rasa takut pada Allah, dia benar dalam tutur katanya, wabar, dan dia seorang yang fikir buat kebajikan. Artinya orang berniaga ni dia kena ada 3 sifat. Pertama, takut Allah. Takut Allah dengan kata dia tahu halal haram, dosa pahala, boleh tak boleh. Yang kedua ialah sadaq, benar, trust. Asasnya ialah trust, kepercayaan. Sentiasa bercakap benar dengan pelanggan-pelanggan kita. Jangan biarkan pelanggan kita teraniaya dengan janji-janji palsu bohong kita. Kalau kita janji nak hantar barang dia esok, hantar esok. Sebab ini asas muamalah, kita cakap betul. Kalau kita janji nak siap minggu depan siap. Jangan kata siap minggu depan, tiba-tiba tahun depan tak siap lagi. Maka ini bukan cara kita bermuamalah dengan orang. Belajar dalam muamalah dengan orang menjaga benar. Dan itu sebenarnya pelaris kepada perniagaan. Pelaris ni bukan ayat pelaris. Pelaris perniagaan ni bukan letak waiter-waiter lawa-lawa. Letak kita punya pekerja-pekerja comel-comel. Bukan itu pelarisnya.
Pelaris yang sebenar ialah bersifat benar. Cakap benar. Kalau gambar tu telur ayam tu 2 biji besar tu, biar datang tu besar tu. Jangan dalam gambar telur ayam datang telur buyuk, kecil je. Jangan dalam gambar udang galah datang cuma udang biasa, udang kering datang. Ini tidak benar. Dan kita hari ini terpengaruh dengan gaya iklan. Ambil gambar lawa-lawa, lekat kat kedai kita, seolah-olah nak beritahu pelanggan inilah gambaran makanan kita siapkan. Walau kita buat. Ambil gambar makanan kita sendiri dan tunjuk. Apa pun unsur-unsur penipuan dalam iklanan, pengiklanan, dan apa sahaja menghilangkan keberkatan perniagaan tersebut. Wabar. Dan sifat ketiga yang perlu ada kepada peniaga, dia mesti juga berusaha dalam perniagaannya buat kebajikan. Maknanya dalam perniagaan tu adalah benda free. Ni plastik pun kena bayar 20 sen. Bayar juga. Air suam pun nak cah juga. Semua benda nak cah. Biar ada satu nilai kebajikan. Ada yang percumanya. Ada fasilitinya. Ni dah kita makan kedai dia nak pergi bilik air pun kena bayar pula 50 sen. Itu pun di minit. Berapa minit? 5 minit. Lebih 5 minit RM1. Ni ada setengah-setengah restoran buat macam tu. Pergi bilik air dia kena bayar. Ni bukan kita cerita secara tekaan, ini benar berlaku. Ini tak ada langsung unsur-unsur kebajikan. Kita bila berniaga, kita kena fikir berapa persentage yang bersifat sedekah pada pelanggan. Berapa persen. Dan ini menambahkan keberkatan. Setiap kali kita berniaga, kita fikir macam tu, itulah yang menambahkan keberkatan. Jadi kalau kita katakan, okey, saya nak pulangkan 10% kebajikan keuntungan saya pada pelanggan saya. Berupa apa? Berupa tempat duduk yang selesa sebagai contoh. Fasiliti bilik air sebagai contoh. Parkingnya, atau tisu-tisunya, atau ada benda percuma kita lah. Yang kita letak berapa persen. Saya punya margin ni misalnya 200% keuntungan barang saya. Berapa persen saya nak pulangkan balik pada pelanggan saya? Yang berupa kebajikan, berapa persen? Masing-masing buatlah semampu boleh, semampu mungkin. Kebajikan yang dia nak buat. Waimah dia lebihkan portionnya misalnya. Ni dia, ini beri lauk, lauk tu dia lebihkan. Maka itu sedekah ni. Waimah dikurangkan harga berapa? Ni harga semua makan ni RM56, 80 sen. RM56 je, 80 sen diberikan sedekah. Maka ini bar kebajikan. Dia tak RM56, 85 sen. 5 sen pun nak. Maka kita pun carilah raba. Mana ada duit 5 sen yang raba-raba. Tak jumpa, tak apa, esok cik bayar. Esok dia suruh kita bayar. Tak ada kebajikan. Maka ini membunuh ataupun menghalau pelanggan datang. Jadi siapa pun yang nak berbisnes dikenal di 3 sifat. Takwa pada Allah. Takut pada Allah. Dan mesti ada sifat benar. Dan mesti ada benda kebajikan yang nak dipulangkan pada setiap pelanggan dia. Biarlah paling kurang pelanggan ni adalah hari terbuka dia boleh makan free. Misalnya. Tak, air raya pun cas juga sekali. Cas. Ni tokai kedan jenis tak beraya bang kali. Beraya pergilah free contoh. Ini kebajikan dipulangkan. Dan setiap orang ikut cara dia. Bukan saya suruh ikut cara saya. Masing-masing ikut cara masing-masing. Kerana mereka tahu perjalanan bisnes mereka masing-masing. Macam mana mereka kenal loyal customer-nya ataupun pelanggan yang setia, dia tahu pelanggan yang berkemampuan atau tidak. Semua dalam maklumat setiap orang yang berniaga. Kemudian kata Nabi Allah Shu'aib lagi, kesalahan mereka kedua, wala tabkhasun nasa asya'ahum. Jangan kamu mengambil hak orang lain. Kerana mereka ni suka mengambil hak orang lain, merampas hak orang lain dengan cara pelbagai bentuk rampasan tersebut. Wa imma dalam timbangan sebagai satu bentuk rampasan ataupun dengan cara-cara mengambil harta benda, hak-hak dan maruah orang lain. Dan yang ketiga, wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Jangan melakukan kerosakan di muka bumi ini. Kan di antara kerosakan mereka ialah mereka mencuri, merompak tengah jalan. Mereka ni persis macam kawan Nabi Lut juga, duduk tepi-tepi jalan, tengah-tengah jalan, lalu mereka akan rompak. Merampas barang. Mereka membunuh. Bahkan kadang-kadang mereka membinasakan tanaman-tanaman orang lain supaya harga tanaman mereka naik.
Mereka tanam pokok, tanam buah-buahan, biar harga mereka naik, mereka musnahkan tanaman lain. Maka ini kerosakan yang mereka lakukan. Dan kekuasaan yang mereka ada. Dan yang keempat, nasihat Nabi Allah Shu'aib. Wattaqul ladzi khalaqakum wal jibillatal awwalin. Hendaklah kamu takut akan hukuman Allah yang akan menimpa kamu dan yang telah menimpa orang-orang dahulu sebelum kamu. Daripada kaum Nabi Hud, kaum Nabi Saleh, bukan kaum Nabi Musa, bukan yang lebih dekat dengan kamu, kaum Nabi Lut. Ingat cerita mereka. Macam saya sebut semalam atau sebelum ini, bahawa cerita kebinasaan kaum itu maklum. Kerana kaum ini berdekatan antara satu sama lain. Sebagaimana musyrikin Mekah juga mengetahui bagaimana kaum Ad, kaum Thamud, kaum Aikah dibinasakan. Kerana inilah laluan-laluan utama mereka waktu berdagang ke Syam dan Yaman. Dan cerita kejahatan mereka ni maklum. Contoh kita ni, kita selalu akan dapat cerita tentang jahat orang tu, jahat orang ni. Itu benda maklum. Terutamanya kejahatan yang dibuat secara berjemaah. Dibuat secara negara. Ni dasar negara dia macam tu. Menganiaya negara orang lain. Macam hari ni lah kita tahu mana dia negara-negara jahat. Yang suka langgar negara-negara lemah. Yang suka serang negara-negara lemah. Yang suka menindas negara lemah dengan segala perjanjian. Kita hari ni kita tahu. Siapa negara yang mengambil kesempatan daripada kelemahan negara yang lain. Dan cuba menjajahnya dengan cara-cara moden hari ini. Maka perkara yang sama berlaku pada umat dahulu. Maka Nabi Allah Shu'aib ingatkan mereka, wal jibillatal awwalin, ingatlah kaum-kaum yang terdahulu yang telah dibinasakan oleh Allah. Lalu kaumnya membalas dakwah Nabi Allah Shu'aib dengan dua jawapan. Pertama mereka kata, innama anta minal musahharin wa ma anta illa basharun mithluna. Kamu dah kena sihir wahai Nabi Shu'aib. Mu ni kena sihir ni, cakap merabang ni, mengaruk ni. Menghalang kami menyembah berhala. Menghalang kami untuk untung dalam perniagaan. Apa salahnya? Walaupun kami menipu, kami ni untung. Sebab hari ni tuan-tuan sekalian, orang namakan keuntungan dalam perniagaan yang bersifat penipuan yang jelas itu sebagai marketing. Ini cara marketing kita. Ilmu marketing bila hilang nilai takwa, takut pada Allah, maka dia sebenarnya bukan ilmu marketing, ilmu menipu. Termasuk saya kata gaya-gaya gambar. Yang bercakap bahasa ini, stok terakhir kita walahal, berlambak lagi stok dia. Dia tipu. Ini hanya harga ini, cuma bulan ini saja kami beri barang. Walahal bulan lepas pun memang dah harga macam tu. Ini sale 50% potongan kami. Walau tak pernah potong, bahkan naik 50%. Ada satu badan NGO, dia cek jualan murah. Di beberapa buah mall. Dia cek, dia ambil harga barang sebelum mereka buat sale ataupun mereka buat pengurangan. Tengok harga sebelum ni, misalnya seluar, contohlah seluar. Harga dia RM100 selai. Jadi pasal hari ni orang tak berapa masuk sangat. Dia pun buat sale. Dan kita pun memang tunggu sale akhir bulan 12. Simpan duit untuk cari sale. Jadi kita tak pernah masuk dan tak tahu harga seluar tu asalnya 100. Maka dengan sale dia up harga 200. Maka dia potong harganya 100. Kononnya potongan 50%. Walau memang harga dia 100. Ramai mana kena tipu. Ini bukan kita cerita olok-olok atau kita cerita mungkin. Ini bukan mungkin. Ini kajian yang dibuat. Penipuan-penipuan nak dibuat. Sebab tu biar kita buat satu tim yang rajin-rajin survey harga. Dan kita tengok betul atau tidak betul. Atau yang kedua, dengan stok-stok yang lama yang dah nak jahanam. Itu disik. Akhir kita pun belilah comel kasut kita. 2 hari nganga mulut kasut. Petinya rosak. Padahal kasut ni bukan kasut biasa, jenama. Saya tak payah sebutlah jenama apa sebab kita dah kena. Itu cerita dia. Yang disebut sale, murah, kita pun beli. Tak sampai beberapa hari nganga mulut. Jadi pembohongan-pembohongan ini ialah marketing yang mereka sebut hari ni. Yang merupakan pembohongan, penipuan. Dan ini dilakukan oleh kaum Nabi Shu'aib. Maka bila para ulama mengingatkan, mereka kata ni ulama ni tengok orang senang. Bukan masalah senang, kita cerita tentang rezeki yang halal walau sikit lebih baik daripada rezeki yang haram yang dimurkai. Ini yang dibawa oleh Nabi Allah Shu'aib.
Konsep ini perlu ada dulu sebelum kita cerita nak banyak. Konsep ni, konsep kita nak rezeki halal. Walau sikit. Lebih baik daripada rezeki banyak tapi haram. Tapi bukan bermaksud bila kita cari rezeki halal jadi sikit. Tidak. Tapi konsep tu kita pegang. Konsepnya apa? Kita nak yang halal. Kita tak nak tipu kan? Dalam perniagaan kita. Kita tak nak perkena pada pembeli. Kalau pembeli tanya apa pun kita cakap betul. Ni nak tanya awak cerita ni barang tahun bila punya? Ini barang manufacturing tahun 2 tahun lepas. Artinya ni keluar 2 tahun lepas, tahun 2020. Kita beritahu dengan jelas. Tak ada beritahu ni memang barang baru tapi kita bawa potongan. Tak ada, jangan cerita bohong. Dan kita kena keluar daripada apa yang disebut sebagai suatu acuan cara perniagaan orang kafir. Kita kena ada acuan kita sendiri. Semua peniaga-peniaga Islam perlu mewujudkan acuan mereka sendiri. Acuan Islam berdasarkan pada sifat benar. Berdasarkan pada sifat takut Allah. Berdasarkan kepada sifat kita nak beri kebajikan pada customer. Sebab itu dalam Islam, perniagaan mencetuskan ukhuwah, bukan permusuhan. Kita ni tuan-tuan bila benar berniaga, akhirnya pelanggan kita ni jadi saudara kita, bukan musuh kita. Tapi bila kita bohong dalam berniaga, pelanggan kita musuh kita. Akhirnya bergaduh lah, ada tak puas hati. Viral sana, viral sini, saya dah kena tipu, bla bla bla, habis. Kita nak lepas dia jadi pelanggan kita, kita boleh beraya rumah dia, dia boleh beraya rumah kita. Seolah-olah begitu. Kita nak lepas dia jadi pelanggan kita kenal anak dia, dia kenal anak kita. Dia punya rapat. Kita nak sesudah jadi pelanggan kita boleh tegur siapa dia boleh tegur siapa kita di tempat-tempat lain. Walau bukan di tempat gedung-gedung perniagaan. Terserempak kenal, oh ni lah tokek kain lah, tokek biskut lah. Kita kenal dia dan berukhuwah. Biar begitu asas muamalah kita. Kerana tujuan muamalah ialah untuk jaga ukhuwah dan mengelakkan permusuhan. Buat apa kalau kita bisnes lalu berbalah? Nama bisnes tapi balah semua pelanggan ni. Orang macam ni tak layak bisnes. Tak layak bisnes, maka dia patut cari kerja yang lain. Kalau dia tak boleh ubah sifat berbalah dengan pelanggan dia. Dia kena pegang pada 3 sifat tersebut. Kemudian jawapan kata mereka yang kedua kepada Nabi Allah Syuaib AS. Wa inna dhunnuka laminal kadhibin. Kami rasa kamu ni bohong lah dengan dakwah yang dibawa bohong. Yang pertama dia kata Nabi Allah Syuaib ini kena sihir. Plus campur pula manusia biasa. Kami tak nak ikut. Habis selama ni bukankah kita memang ikut orang pun? Kita lantik pemimpin di kalangan orang dan kita ikut. Dan apa masalahnya kalau Nabi dan Rasul itu orang? Kerana manusia tak akan ikut binatang, even tak akan ikut malaikat, manusia cenderung ikut orang. Pernah tak kita jumpa sejarah manusia dia tak ikut orang? Ini pengikut Firaun, ikut Firaun. Firaun tu siapa orang? Ini pengikut Namrud, dia ikut siapa? Ikut Namrud. Namrud tu siapa orang? Tak pernah sejarah manusia ikut kambing, ikut lembu, tak ada. Maka ketika mana mereka kata, buat apa kami ikut kamu? Kamu manusia biasa. Memang manusia lah yang dia ikut. Mana orang tak ikut manusia? Yang hari ni kita dah buat pilihan raya sebab nak pilih orang lah, bukan nak pilih malaikat. Pilih orang yang punya sifat yang baik untuk jadi pemimpin kita. Dan kita pun belajar daripada orang. Artinya hujah menyatakan Nabi itu orang maka tak layak jadi Nabi untuk diikuti. Maka ini hujah yang membodohkan akal sendiri. Dan mereka kata Nabi Allah Syuaib ini berbohong. Walau mereka bukan kenal Nabi Allah Syuaib sehari, 2 hari, 3 hari. Tetapi bila sebut bohong, pasti mereka mampu bawa bukti dan dalil Nabi Allah Syuaib pernah berbohong. Mereka hanya tuduhan sembarangan dan sembrono, pembohong. Mana dalil yang kata saya bohong? Kat mana bohong saya? Tak, saya nak kata bohong. Bukankah itu cara mudah untuk menolak seseorang tanpa perlukan hujah? Bohong je dia. Walau kata orang bohong perlukan pada tanda bohong dia kat mana? Maka Nabi Allah Syuaib terkena amanah, jujur, terkena soleh di kalangan mereka. Maka mereka sendiri mengakui bahawa wahai soleh, wahai Syuaib, kamu duduk orang yang kami harap baik. Tapi sekarang je kami tak nak dengar kamu. Kemudian kata mereka dengan nada mencabar. Fa'asqid alaina kisafan minas sama in kunta minas sadiqin. Jatuhkan kepingan langit. Kepingan-kepingan daripada langit yang menimpa kami. Kalau benar kamu ni rasul dan kamu ni nabi. Kalau benar apa yang dia bawa kamu itu benar. Maka biar kami dibinasakan oleh Allah.
Ini watak mereka. Maka apa kata Allah? Waktu mereka mencabar azab, didatangkan kepada mereka, qala rabbi a'lamu bima ta'malun. Tuhanku lebih mengetahui bila waktu kamu akan dibinasakan. Kau minta dengan aku supaya musnahkan kamu. Ini urusan Tuhanku. Aku cuma menyampaikan. Allah mengetahui bila sampai peringkat perbuatan kamu ini sudah melangkaui sempadan dan tempoh yang Allah tetapkan, maka akan datang hukuman Allah. Fakadzabu, lalu mereka berterusan mendustakan Nabi Allah Syuaib dan ajaran yang dibawanya. Fa akhadhahum azabu yaumidz zullah, lalu mereka ditimpa azab hari zullah. Apa itu hari zullah? Bila kaum Nabi Allah Syuaib mereka mendustakan Nabi Syuaib sehingga satu tempoh, maka Allah SWT menurunkan kepada mereka 3 bentuk hukuman. Hukuman ini sesuai dengan watak jahat mereka. Pertama, watak jahat mereka, mereka gunakan segala kekuatan mereka untuk menghalang kebaikan, bahkan buat kejahatan pula. Maka Allah diamkan pergerakan mereka dengan gempa bumi yang kuat sehingga mereka tak mampu untuk bergerak. Yang kedua, mulut mereka ni bacol, mulut mereka ni bercakap mencabar, maka Allah diamkan mulut mereka dengan jeritan yang langit, jeritan yang kuat dari langit yang disebut sayhah. Kita kan kalau orang tu cakap, kita nak suruh dia diam, kita cakap apa? Kita serah dia, diam kata kita. Dia cakap mengaruk ni, mengaruk, kita pun serah, diam. Supaya dia diam. Maka kaum Nabi Syuaib ni, dia dah cakap macam-macam mengaruk, cabar-cabar, maka datang satu sergahan as-sayhah dari langit untuk seolah-olah berkata, diam kamu. Ia menjadikan mereka dengan sergahan tadi, mereka jatuh bergelimpangan, mati dan binasa. Dan yang ketiga, ini disebut yaumidz zullah. Diriwayatkan bahawa kaum Nabi Allah Syuaib tadi, mereka ditimpa dengan kemarau selama 7 hari. Dan kemarau itu sangat panas sehingga mereka tidak jumpa bayang untuk berteduh. Walhal negeri mereka, negeri yang penuh dengan pokok. Pokok pun tak ada bayang. Dek panas yang melampau. Bahkan rumah-rumah mereka tidak mampu menaungi kepanasan tersebut. Lalu mereka keluar rumah mereka, mencari teduhan, cari angin sikit. Mereka tak jumpa. Makin mereka keluar makin panas, makin panas, makin panas. Ia berlangsung selama 7 hari. Kepanasan yang melampau. Bayangkan panas sehingga kering air-air mereka. Digambarkan kepanasan ini sehingga tak ada bayang untuk mereka berteduh. Bayang tak ada. Ni pokok-pokok yang banyak tadi tidak mampu mengeluarkan bayang. Kerana kepanasan yang melampau. Tak ada bayang untuk mereka berteduh. Lalu mereka mula mencari mana teduhan. Akhirnya mereka nampak segumpal awan. Ini panggil zullah, awan. Ada awan di satu tempat. Lalu mereka mengawalkan semua keluar berkumpul di bawah awan tersebut. Ternyata ia lebih sejuk. Di bawah awan tadi lebih sejuk. Rasa buru dah. Dan ada angin sepoi-sepoi. Angin, oh ini tempat untuk sesuai kita berehat. Lalu semua kaum Nabi Allah Syuaib berkumpul di bawah. Maka tiba-tiba awan ini melontarkan api-api yang membakar. Itu kilat-kilat atau petir-petir yang membakar. Sehingga membakar seluruh tubuh mereka. Mereka menganggap awan itu tadi tempat berlindung, rupanya tempat untuk mereka dimusnahkan sekaligus. Jadi azab kaum Nabi Allah Syuaib ini 3 jenis. Yang pertama gempa bumi. Berlaku gempa, tenggelam semua. Mendiamkan pergerakan mereka yang selama ini ekstrim ganas terhadap Nabi Syuaib dan juga orang beriman. Dan juga melakukan kerosakan. Yang kedua, tempikan yang kuat. Bunyi satu tempikan kuat untuk mendiamkan percakapan-percakapan mereka yang sombong sebelum ini. Terdiam mereka. Dan yang ketiga ialah api yang turun dari langit. Panahan api yang turun sehingga membakar mereka. Sehingga mereka semua hancur binasa semua. Itulah kesudahan yang disebut yaumidz zullah. Hari di mana mereka berteduh di bawah awan yang membinasakan mereka. Innahu kana azab yaumin azim. Ia satu bentuk azab yang paling dahsyat. Kita bayangkan dengan azab tadi. Dengan kuasa mana kita boleh selamat? Kalau kita sebut gempa bumi, kuasa mana boleh selamat? Hari ni gempa bumi setakat 8 skala Richter. 10 tu dah tak mampu kita. 8, 10.
Bayangkan gempa yang Allah hadirkan pada zaman ini yang tak boleh dibaca. Tak boleh dibaca 8 ke 10 ke 20 ke. Hari ni kita kalau kena 8, 10 habislah negara kita. Itu di Christchurch di New Zealand, gegaran tadi baru sekitar 6 hingga 8, hancur 2 bilion rugi. Di Kobe, kalau tuan-tuan masih ingat di Kobe, sekitar akhir 90-an. Baru dengan skala 8 skala Richter. Hancur bandar Kobe, hancur. Sedangkan bandar Kobe terkenal dengan bandar industri berat, Kobe ni. Di samping rumah-rumah dan bangunan semua dibuat anti gempa bumi. Jalan juga anti gempa bumi. Maksudnya dia boleh tahan gegaran. Tiba-tiba dengan jalan-jalan terbalik. Tuan-tuan sekalian, kita cakap ilmu manusia dengan hukum Allah. Mana ilmu kita? Sebab ilmu kita ni sampai tahap kita nampak bodoh kita. Bila datang perintah Allah, bila datang hukum Allah, baru kita nampak bodoh ilmu kita. Janganlah cerita yang besar-besar, yang kecil. Umpama kita sakit. Sakit dah ubat-ubat semua tak beri faedah. Nampak bodoh kita. Walau kita panggil doktor pakar pun selenda kat tangan. Nampak bodoh belaka. Doktor pun nampak bodoh, hospital pun nampak bodoh, kita pun nampak bodoh. Tak boleh buat apa-apa maksudnya. Apa kita tunggu mati? Akhirnya agak orang masjid juga baca Yasin, tapi free baca Yasin. Kita mula mengaku kalah. Dan memang sebenarnya kita ini Allah dah sebut dalam Quran. Wa kana al-insanu dha'ifa. Manusia itu kan lemah. Dan Allah sebut dalam Quran, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ilmu yang kamu ada itu sikit je, bukan banyak. Tapi dia punya agah dia lain macam agah. Sombong. Tak kira ilmu apa pun kita ada. Yang tinggi ilmu agama terantuk kat dinding je, gila hilang. Quran pun tak ingat belaka. Yang rasa gagah kuat, esok tak boleh bangun, stroke, dah hilang kekuatan. Yang rasa kaya, esok bankrupt, habis. Tak ada apa yang kita ada sebenarnya dalam kekuatan. Tak ada. Bila datang hukum Allah, semua manusia nampak lemah dan bodoh. Semua manusia hilang hebat. Yang selama ni mereka bangga hebat. Sini hebat sana. Semuanya runtuh, semuanya binasa. Negara yang hebat tenggelam dek banjir. Apa mereka boleh buat? Hancur dek gempa bumi. Apa mereka buat? Hancur dengan puting beliung. Apa yang mereka boleh buat? Bila datang Taufan Katrina di New Jersey, di Amerika, habis, tak boleh buat apa. Tengok je. Tunggu mati. Askar pun tak boleh nak tembak puting beliung tu. Tak boleh nak pindah tempat lain. Tok Bomor pun tak boleh pindah puting beliung pergi ke tempat lain. Tak boleh. Dengan rumah Bomor sekali kena. Artinya, bila datang kebinasan ini, kita semua lemah. Allah cerita tentang azab kaum terdahulu. Supaya kita tahu mereka dulu tu gagah pada kita, kuat pada kita, panjang umur pada kita. Panjang umur sihat. Kita baru 30 tahun dah kelabur mata dah. Dah jadi OKU. Kita umur 40 dah tak kuat dah. Mereka ni umur ratus-ratus tahun. Ratus tahun. Kita ada juga ratus tahun tapi jenis-jenis tiup lilin pun tak padam. Ada 1 tahun. Tapi 100 tahun macam tak patut hidup dah. Mereka 100 tahun dengan keadaan segar tubuh badan. Macam kita hari ni 30-an. Beratus tahun hidup. 200, 300 tahun. Gagah sampai sombongnya lain macam. Kita umat hari ni yang umur kita cuma 60 tahun. Yang tubuh badan kita tak kuat. Tak kuat tubuh badan kita. Orang belakang batuk, depan-depan batuk. Tak kuatnya kita. Antibody. Itu dah 3 dos satu, 3 dos. Mana kita tak kuat. Yang lain demam, maka berjangkit cepat. Dia punya jangkit. Belakang tidur, depan pun tidur juga. Dia punya jangkit. Tak kuat. Oleh sebab itu bila kita melihat diri kita tak kuat, kita baca kisah-kisah umat yang dibinasakan supaya kita datang rasa rendah diri kita. Kita tak lebih daripada umat dahulu. Nasib kita pun sama. Kejap lagi, pejam celik, kita akan menemui Allah. Sebagaimana mereka bertemu dengan Allah. Maka apa yang telah kita lakukan dengan segala ajaran Nabi SAW. Dan kita sambung Maulid Rasul ni, kita tanya. Apa yang kita lakukan pada ajaran Nabi SAW? Kita terima dengan hati terbuka? Atau kita ada alasan lain, alasan itu dan ini? Kitakah yang menyebarkan ajaran Nabi SAW? Atau kita yang menentangnya ataupun menyambutnya dengan suam-suam kuku? Maka nasib kita akan jadi sama macam umat dahulu kalau kita berperangai macam mereka. Kemudian kata Allah, inna fi dzalika laayah, itu adalah pengajaran. Wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Tapi tak ramai yang mendapat pengajaran. Tak ramai yang ambil pengajaran, tak ramai yang beriman.
Wa inna rabbaka, dan Tuhan kamu lahuwal aziz, dia maha perkasa. Ar-Rahim, maha mengasihani. Dalam 7 kisah Nabi, semuanya tutup dengan ayat ini. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Sesungguhnya Tuhan kamu itu maha perkasa bagi mendatangkan azab yang sama macam yang dah berlaku pada umat dahulu kepada kamu. Dan Allah itu juga maha penyayang. Kalau kamu mau ampun, kalau kamu bertaubat dengan tempoh yang Allah berikan, maka Allah itu penyayang. Allah sayang kamu walaupun kesalahan kamu banyak. Bila kamu taubat, maka Allah hapuskan semuanya. Allah ampunkan dosa semuanya. Bukan sekadar ampun, Allah suka. Allah sayang. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah suka orang-orang yang bertaubat. Maka ini tawaran daripada Allah. Wa imma kamu nak dapat satu tawaran berupa ancaman ataupun tawaran berupa keuntungan, iaitu belas kasihan Allah pada kita. Maka semua kisah yang kita bacakan ini ada 7 dalam surah Asy-Syu'ara supaya kita berfikir, mengambil pengajaran daripada kisah-kisah ini. Wallahu mustawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.